puasa, lepas tu nak raya macam sekejap sangat masa bergerak begitu pantas. Dan bolehkan Ustazah tentang perkara-perkara sifat-sifat yang boleh ditiru lah dalam kehidupan kita. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada yang dikasihi Ustaz Wana Akasha, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana, boleh sambung lagi? Tak ada yang mengantuk ke? Ya Allah, baiknya tuan-tuan dan puan-puannya. Kalau Ustaz Wana Akasha tanya kepada saya, apa lagi kita nak ikut, kita nak tiru, kita nak contohi daripada pekerti mulia Rasulullah SAW? Ya Allah, terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan, tapi cukuplah sekadar Ustazah rumuskan hebatnya akhlak Nabi yang boleh kita amalkan. Tak kira lah kat tempat kerja kita ke, kat ladang kita ke, kat rumah kita ke, di mana saja kita berada selagi hayat di kandung badan. Jom kita amalkan 10S daripada akhlak Rasulullah SAW. Tadi Ustaz Fad sebut berapa S, Ustaz? Oh, 5S ya. Okey, tak apa. Sekarang kita sebut 10S daripada akhlak Nabi. Bukan apa, nak bagi senang ingat ya. S yang pertama sekali hebatnya akhlak Nabi SAW ialah salam. Nabi tak kira Nabi jumpa siapa pun, Nabi jumpa sahabat ke, Nabi jumpa isteri ke, Nabi jumpa anak-anak kecil ke, Nabi jumpa wanita yang dah berusia yang Nabi anggap macam ibu ke, Nabi merupakan insan yang hebat, insan yang first sekali bagi salam. Kita macam mana? Adakah kerana kita rasa macam kita lebih hebat daripada orang lain, kita ada title dan sebagainya, kita tunggu orang bagi salam dekat kita? No, Nabi first sekali bagi salam. Sampai Ali menantu Nabi cemburu kat Nabi sebab Ali nak dapat pahala lebih. Sebab Nabi sebut orang yang mula-mula bagi salam dia dapat 90, yang jawab dapat 10. Nabi kata orang yang mula-mula ulur tangan nak bersalaman pun dapat 90, yang lambat sikit ulur tangan nak sambut tangan kita dapat 10. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak 90 ke? Kita nak 10? Nak yang mana? Of course kita nak 90. Ali pun sama. Suatu hari Ali berazam, hari ni saya akan jadi orang yang pertama sekali bagi salam kepada Nabi. Ali begitu bersemangat. Baru tuan-tuan dan puan-puan teka, Nabi dah apa? Nabi dah kok. Siapa duduk? Ali ke Nabi? Masya Allah, Nabi dulu. Sebab tu Nabi pesan kepada Anas, ya Anas, salim ala ahli baitika, takun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Kita nampak simple kan salam ni kan? Tapi Nabi kata apa? Wahai Anas, berilah salam kepada ahli keluargamu. Nescaya engkau pun akan mendapat rahmat daripada Allah. Seluruh ahli keluargamu pun juga akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah, kerana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 doa yang sangat hebat. Selamat, berkat, rahmat. Ya Allah, seronoknya bila kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat, rahmat, berkat, selamat, rahmat, berkat. Kat tempat kerja kita dapat 3 ni, kat rumah, kat mana sahaja, semuanya ada kerana akhlak mulia Nabi. S yang pertama ialah salam. Okey ke tak? Alhamdulillah. S yang kedua, Ustazah rasa tuan-tuan dan puan-puan sekarang sambil tengok kami bertiga kat atas stage ni, Ustazah nampak majoritinya ramai jugalah yang buat S nombor 2 ni. Cuba teka apa dia? Senyum, ya. Sebab Nabi suka senyum. Bila sahabat tanya kepada Aisyah, Nabi buat apa bila sampai rumah? Nabi merupakan seorang suami yang suka senyum, terus tersenyum, terus tersenyum. Tuan-tuan macam tu tak? Balik rumah senyum dekat isteri, isteri beletih senyum, isteri lambat masak senyum, isteri lambat siap nak pergi makan kenduri, suami dah masuk dalam kereta, suami boleh senyum. Tuan-tuan macam tu ke? Ya Allah, bagusnya, patutlah bahagia. Isteri pula bagaimana? Suami marah ke? Suami buat apa sekalipun senyum je. Puan-puan semua macam tu? Ya Allah, bahagianya tu lah akhlak Rasulullah SAW. Anak-anak kita lompat sana, lompat sini, anak menangis, ya Allah, anak macam-macam. Mak ayah dekat sini senyum tak? Oh, bagusnya. Okey lah tu ya. Sebab Nabi bersabda, bila kita senyum, kita dapat pahala sedekah. Dan kita tahu pahala sedekah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. S yang ketiga, syukur.
Nabi syukur kepada Allah, Nabi tunjukkan bukan sekadar dengan lafaz, Nabi tunjuk dengan solat, sujud kepada Allah. So yang ketiga ni kita dapat dua sekali, syukur dengan solat. Aisyah bangun tengah malam, Aisyah cari mana Rasulullah, tengok-tengok, ya Allah, Nabi solat, Nabi sujud, Nabi sujud. Isteri Nabi Aisyah susah hati sebab nampak kaki Nabi dah bengkak. Ya Rasulullah, tempatmu Allah garanti dalam syurga, saya belum tahu lagi di mana ya Rasulullah. Kata Aisyah merendah diri, tak perlulah solat sampai bengkak-bengkak kaki ya Rasulullah, rehatlah bagi cukup, tidurlah. Isteri pun susah hati kalau suami tak cukup tidur. Puan-puan susah hati tak kalau suami tak cukup tidur? Oh tak, ada yang susah, ada yang kata tak. Aisyah susah hati. Maka apa kata Nabi? Aku sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana afala akunu abdan syakura, salahkah saya nak menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaulah kita tengok lagi, dalami lagi bagaimana hebatnya syukur Nabi. Pernah di bulan Ramadan, hari yang pertama berpuasa, Nabi berbuka puasa dengan air sahaja. Kita pelbagai cuaca, bazar sana, bazar sini dan sebagainya. Nabi hari pertama minum air je buka puasa. Nabi syukur kepada Allah sebab ada air untuk diminum. Kemudian hari yang ketiga baru ada kurma. Kurma tu pun tuan-tuan dan puan, Nabi kongsi dengan isteri Nabi sampai menangis para malaikat. Para malaikat datang bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, kami tak tahan ya Rasulullah melihat engkau kekasih Allah buka puasa hanya dengan segelas air, dan hari ini berbuka puasa tamar ini berkongsi dengan isterimu ya Rasulullah. Kami malaikat yang menjaga bukit bukau, izin kalau kami tukar batu bata yang ada dekat bukit bukau ini menjadi emas, kami berikan kepadamu ya Rasulullah. Ambil ya Rasulullah, guna ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi nak ke Nabi tak nak? Tak perlu. Tak perlu wahai malaikat. Sehari aku dapat makan, aku bersyukur kepada Allah. Bila aku tidak ada apa-apa untuk dimakan, aku mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku min ju'i wa atshi. Ya Allah, aku mengadu ya Allah. Aku haus ya Allah. Aku lapar ya Allah. Yang penting ialah redha min indik, keredaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita memiliki akhlak seperti ini yang ada pada pekerti hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? S yang seterusnya ialah S yang keempat, sayang. Nabi sayang semua. Isteri Nabi sayang tu yang Nabi panggil ya Humairah, wahai isteriku si merah jambu, sebab sayang sangat-sangat. Tuan-tuan panggil kat isteri apa? Baby. Macam Ustaz Malaysia kata tadi kan, ada orang nak tiru ustazah dengan ustaz dalam semanis kurma. Kita suruh Ustaz Wan Akasha cerita. Cuba cerita sikit ni. Yang orang nak tiru kita dalam semanis kurma sebab jealous tengok ustaz duduk je kan, ya? Cerita sikit yang orang nak tiru kita tu. Okey, ada orang nak tiru aku. Darling panggil Ling saja. Ya. Tapi dia lupa suami nama Yaakob, dia panggil Lingkop. Keselingan ya. Nabi sayang semua. Isteri Nabi sayang, anak-anak Nabi sayang, cucu-cucu Nabi sayang ya. Sebab sifat pengasih penyayang ni kata Nabi SAW sifat Allah. Dan sifat pengasih penyayang ini adalah sifat penghuni syurga. Orang yang pengasih penyayang itu adalah kriteria penghuni syurga. Tak nak panas marah mengamuk, tak tentu pasal. Nabi penuh dengan kasih sayang ya Allah. Sebab itulah bila anak-anak, kita kena jaga hati dan perasaan mereka. Panggil anak-anak juga panggilan yang penuh dengan kasih sayang ya. Ustazah dengan ustaz, alhamdulillah ada 4 orang cahaya mata dan ada 2 orang cucu. Cucu yang pertama 6 tahun, cucu yang kedua 5 bulan setengah. Ya Allah, barulah sekarang ya ustazah tahu macam mana mak dengan abah ustazah dulu sayang anak-anak ustazah. Sekarang ya Allah, cucu ni tak tahu nak cerita, sayang gila. Orang gila pun tak sayang macam tu ya. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan ya, ustazah merapati anak-anak muda-mudi yang lepak-lepak dekat luar. Kenapa lepak kat luar? Tak ada rumah ke? Ada. Tak ada mak bapak ke? Ada. Kenapa tak duduk dekat rumah? Tak seronok lah. Sebab asal balik rumah je kena marah, kena tengking, tak dihargai, tak disayangi. Kami rasa kami tak diperlukan. Jadi
terjadi, sebab tu kami jadi mak rempit, kami lempak-lempak dan sebagainya. Kasih sayang kembalikan dalam keluarga kita. S yang seterusnya ialah S yang kelima, sabar. Apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita, sabar. Dalam tempat kerja, di rumah, dengan jiran, dengan sesiapa saja. Allah bagi kesakitan, Allah bagi kesusahan, Allah bagi tak ada hujan dan sebagainya. Sabar, berdoa kepada Allah. Sebab Nabi telah bersabda, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah salah satu khazanah daripada khazanah syurga. Dan mulianya akhlak Rasulullah SAW sampai jiran Nabi, ya Allah, baling sampah kepada Nabi. Nabi sabar ke Nabi balik sampah dekat jiran Nabi, tuan-tuan dan puan? Nabi sabar ke Nabi balas balik? Masya Allah, Nabi sabar. Nabi berdakwah di Taif, penduduk Taif ambil batu-batu yang ada kat tepi jalan ni, lempar kepada Nabi, kena dahi Nabi, kena tubuh badan Nabi, berdarah tubuh badan yang mulia yang memperjuangkan agama Allah ini, mengalir darah sehingga menitis masuk ke dalam kasut Nabi, berkocak kasut Nabi dengan darah. Malaikat turun, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang buat begini kepadamu, ya Rasulullah. Izinkan kami ambil batu balik kepada mereka balik, ya Rasulullah. Nabi tak nak. Nabi kata tak perlu. Mereka tak faham sebab tu mereka buat begini. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pemimpin yang hebat, insan yang hebat, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, ya Allah, mereka tak faham, ya Allah. Sekarang semua penduduk Taif berkat doa Nabi adalah beragama Islam. Jiran kita buat tak elok kat kita, pekerja kita buat hal dan sebagainya, kita sabar dan kita doa supaya mereka mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. S yang seterusnya, S nombor berapa? Pandai murid-murid sekalian kan? S yang keenam ialah sedekah. Ya, Nabi tak pernah menghampakan permintaan sesiapa yang datang bertemu dengan Nabi. Nabi suruh isteri Nabi ke anak Nabi, tengok kat dapur ada apa, walaupun kurma yang Nabi berikan. Nabi tak pernah menghampakan. Kita bagaimana? Semulia-mulia sedekah, tengok dulu orang yang paling hampir dengan kita. Mak ayah kita makan minum cukup tak? Kita makan sedap-sedap, mak ayah kita makan cukup tak? Pakaian ada tak? Berganti tak pakaian mak ayah kita? Tengok jiran kita, kita hidup mewah, makan sedap, makan lazat. Jiran kita cukup makan tak? Sebab tu Nabi kata bila kamu masak, lebihkan kuah bagi kepada jiran supaya kita tengok jiran kita. Sedekah, tuan-tuan dan puan. Hari ini tuan-tuan dan puan merupakan insan yang dermawan. Ya Allah, kita buat function, kita buat idea sebegini untuk membantu mereka yang tidak bernasib baik. Mulianya hati tuan-tuan dan puan. Sebab Nabi telah bersabda, inna saqiya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang pemurah ini, kata Nabi SAW, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada api neraka. Tetapi awas, kata Nabi SAW, wa innal bakhila, orang-orang yang al-bakhil, bin kedekut, wal tangkai jering. Ya. Orang yang bakhil ni, hadis ni ada sambungan. Nabi kata ba'idun minallah. Orang yang bakhil ni, mereka jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Orang tak suka orang yang bakhil ni sebab dia sombong, dia tak nak tolong. Jauh daripada syurga. Akan tetapi orang yang bakhil ini, kata Nabi dalam hadis tersebut, dekat dengan api neraka. Harta yang kita ada, apa saja yang kita miliki, bukan milik kita, tetapi ianya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak uji dalam kesenangan ni. Kita ingat tak kepada orang yang susah, yang memerlukan pertolongan daripada kita? Di sebalik sedekah, banyak keberkatan yang akan Allah berikan kepada kita seisi keluarga. S yang seterusnya, S yang ketujuh ialah senda gurau. Nabi tak serius. Nabi senda gurau. Nabi balik rumah, tengok Aisyah macam merajuk je. Biasalah suami memang kenal isteri. Tuan-tuan kenal tak bila isteri merajuk? Tuan-tuan pujuk ke? Biar je 7 hari 7 malam tak cakap. Pujuk tak? Oh, pujuk macam mana? Bagi hadiah? Oh, romantik. Ya.
Nabi pujuk. Nabi nampak Aisyah macam lain sikit sebab Nabi terbalik lewat. Tengok muka Aisyah lain. Nabi pergi kat tepi Aisyah, Nabi cuit hidung Aisyah. Bila Nabi cuit hidung Aisyah, Aisyah gelak, tak jadi nak merajuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senda gurau Nabi merangkak, cucu panjat kat belakang, itu adalah senda gurau. Ada pakcik tu kata, ustazah, pakcik dengan makcik ni cucu dah besar panjang, masing-masing duduk dengan mak bapak mereka, kami berdua je dekat rumah, boleh tak pakcik merangkak, makcik panjat ke belakang? Astaghfirullahalazim. Terpulanglah pakcik, takut nanti ICU, you see me. Senda gurau. Especially suami isteri, Nabi kata senda gurau suami isteri dapat balas seolah-olah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 ialah silaturrahim. Jaga hubungan silaturahim. Kita tak suka rakan sekerja kita ke? Kita tak suka majikan kita ke? Kita tak suka ipar duai kita ke? Kita tak suka jiran kita ke? Siapa pun kita tak suka, jangan sampai kita bermusuh. Jangan sampai kita tak bertegur sapa. Jangan sampai bila bertemu kita berpaling muka dan sebagainya, kerana Nabi bersabda, la yarqulul jannah qatimur rahim. Tidak akan memasuki syurga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. S yang seterusnya dengar macam seram. S yang ke-9 ialah sakaratul maut. Apa maksud sakaratul maut? Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sentiasa ingat suatu saat, suatu ketika Nabi akan pergi meninggalkan umat Nabi. Nabi akan pergi untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Kita ni kena ingat mati, tuan-tuan dan puan-puan. Ustazah selalu cakap ke anak-anak, ya, mudah-mudahan bila mama abah tak ada nanti, anak-anak mama abah lah yang akan ganti mama abah. Sebab anak-anak besar kerja dengan ustazah. Anak sulung alhamdulillah dah ustaz, anak kedua dah ustazah, anak ketiga tahun akhir, anak keempat dah tahun 1 dekat UIA. Ustaz pesan ke anak-anak, sebab mama abah rasa macam dah tak lama. Kita renung diri kita, kita ikut tak pesanan Nabi, sebab hari-hari Nabi ingat sakaratul maut. Maksudnya apa? Nabi istighfar sehari semalam, ada yang kata 70, ada yang kata sampai 100 kali. Kita istighfar ke tak? Minta ampun ke tak? Bertaubat ke tak? Sebab mata dah kabur, uban berterabur, gigi dah gugur, cakap tersembuh-sembuh, makan nasi bubur, maknanya dekat dengan tahu tak apa? Besar dekat ustazah juga sebenarnya, ya. Dan yang terakhir sekali mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah soleh solehah. Nabi nasihatkan kita jadi hamba Allah yang soleh solehah. Jadi majikan ke, apa saja title kita, yang pentingnya kita adalah hamba Allah. Jadi hamba Allah yang soleh soleha, suami yang soleh, isteri yang soleha, mak bapak yang hebat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Ustazah tutup dengan satu kisah daripada Nabi. Pernah suatu ketika, nak cerita solehnya Nabi ni, ya. Pernah suatu ketika Nabi tengah meeting. Meeting penting ke tak? Pentinglah, sebab tu panggil meeting. Nabi tengah meeting, Nabi tengah mesyuarat, tuan-tuan dan puan-puan. Tiba-tiba sahabat datang bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, ibumu datang ya Rasulullah. Nabi kan anak yatim piatu. Siapa yang dimaksudkan dengan ibumu? Ibu susu Nabi, Halimah Sa'diyah. Ibumu datang ya Rasulullah. Ni tengah meeting, ni meeting sibuk sangat-sangat ni. Kalau kita bagi tahu dekat sekretari ke PA kita, bagi tahu dekat mak saya, suruh duduk dulu dekat bilik tamu ni, kamu hidanglah apa yang patut, dalam half an hour saya habis meeting, suruh mak saya duduk dulu. Maybe itu kita. Sebab kita utamakan kerja kita daripada mak bapak kita. Tapi tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar sahabat bagi tahu ibumu datang ya Rasulullah, maknanya Halimah Sa'diyah datang nak jumpa dengan Nabi, rindu kepada Nabi. Nabi berhenti mesyuarat, tuan-tuan dan puan-puan, sebab mak datang. Nabi kata mesyuarat tak penting, yang penting adalah ibu saya. Nabi berhenti mesyuarat, tuan-tuan dan puan-puan. Mesyuarat lain kali boleh sambung, tapi saya perlu layan, perlu taat kepada ibu saya. Nabi layan ibu Nabi VVIP. Walaupun tak ada sofa yang cantik macam kami duduk, jauh sekali ada kapet, jauh sekali makanan hebat macam kita santap pada petang ini, Nabi buka serban Nabi, Nabi bentangkan, Nabi persilakan ibu susu Nabi duduk. Dengan tangan yang mulia inilah Nabi sendiri hidangkan minuman, hidangkan makanan kepada ibu susu Nabi. Kita layan mak ayah kita macam mana? Redallah fi redal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain.
Itu yang Nabi ajar kepada kita. Keredaan Allah adalah terletak di dalam keredaan ayah dan ibu. Kemurkaan Allah juga terletak di dalam kemurkaan ayah dan ibu. Adakah kita dah berumah tangga, kita ada anak pinak, kita bahagia, tapi kita lupa mak dan ayah kita? Di mana mak ayah kita ketika ini? Adakah mak dan ayah kita yang sedang menangis kat rumah, rindu dekat anak-anak lama, tak balik jumpa mak dan ayah? Mak kita kah itu? Ayah kita kah itu? Adakah ketika ini mak dan ayah kita yang sakit demam, kita tak pernah peduli langsung nak bawa pergi ke klinik, nak beli suplemen vitamin ke, nak bagi ubat mak ayah kita makan, mak ayah kita minum? Adakah itu mak dan ayah kita? Adakah ketika ini mak dan ayah yang tak ada apa nak dimakan, tak ada tempat tinggal nak berteduh, mengemis di jalanan? Mak kita kah itu? Ayah kita kah itu? Nabi pesan, man ahzana walidayhi faqad aqama. Anak-anak yang menduka citakan hati kedua ibu bapanya, anak-anak itu adalah anak yang derhaka. Bagi ustazah, kalau kita nak anak-anak kita buat baik dengan kita, hormat kita, kita dulu kena buat baik kepada mak dan ayah kita. Tanpa ayah dan ibu, mana mungkin kita lahir ke dunia ini? Tanpa ayah dan ibu, tak bisa kita melihat bulan dan matahari. Tanpa pengorbanan mak dan ayah kita, siapalah kita pada hari ini? Berbaktilah kepada mak dan ayah. Peluk mak, peluk ayah, cium tangan mak ayah, minta ampun dengan mak dan ayah sebelum mereka pergi meninggalkan kita. Andai mereka dah tak ada, banyak berdoa, banyak baca Al-Quran, zikir, selawat, sedekah, kirimkan pahala kepada kedua ibu bapa kita. Kalau mak ayah kita meninggal, adik-beradik lain berkira-kira tak nak buat ubah haji kepada mak bapak kita, kita yang buat semua kebaikan kerana pahalanya akan sampai. Semoga dengan ini akan menempatkan mak dan ayah kita dalam syurga dan dapat menebus segala dosa-dosa kita kepada kedua ibu bapa kita. Demikianlah 10S daripada akhlak insan hebat kekasih Allah Rasulullah SAW. Semoga di dunia kita tak dapat tengok wajah Nabi yang hebat. Kita berdoa semoga dengan syafaat Nabi, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, semoga kita semua akan bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Bang Katapai, atas titi, masa dah sampai, saya nak berhenti. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ustazah ya. Dan itulah 10S yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan untuk yang terakhirnya ya, kita akan berhenti pukul 4.30 ya. Dan saya akan beri pada